إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'd. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan ahli-ahli jawatan kuasa masjid, yang berbahagia tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, tuan-tuan guru, para alim ulama tempatan, ustaz-ustaz, saudara-saudara, pemimpin-pemimpin setempat, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah SWT kerana kita sedang berada di bulan yang paling mulia. Hari ini dah 9 hari. Tadi 9 hari raya kita. Malam ini malam ke-20. Berbagai-bagai latihan telah kita lalui. Semuanya menjurus ke arah ketakwaan. Dan kita berada di bulan Ramadan. Dan tujuan Allah datang ke Ramadan itu ialah nak didik kita, nak pimpin kita supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, nak tahu Allah kabul Quran. Kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan kepada kamu berpuasa di bulan Ramadan seperti mana diwajibkan kepada mereka-mereka yang sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Kita hendak menjadi orang yang bertakwa, dan Allah hendakkan kita menjadi orang bertakwa juga. Kerana Allah tak nak seksa kita. Allah hendak manja kita, mana bagi kita kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Bila bertakwa, bahawa ada jaminan dari Allah untuk keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Di dunia pun Allah janji selamat. Wallahu waliyul muttaqin. Di akhirat pun Allah janji selamat juga. Innal muttaqina fi maqamin amin fi jannatin wa uyun. Nah, di dunia ini Allah kata wallahu waliyul muttaqin. Allah menjadi pembela kepada orang-orang bertakwa. Di akhirat pun Allah janji juga. Sesungguhnya orang-orang bertakwa itu sentiasa berada di maqam yang selamat, kehidupan yang selamat. Di dalam syurga yang terdapat air yang berkelanjutan. Kebetulan pula tajuk kita ni ialah bab puasa. Bulan sudah saya cerita tentang puasa ni. Cerita begitu je, tak baca kitab. Pagi ni baru kita sambung baca kitab betul-betul. Siapa yang ada kitab, yang rugi buka muka surat 119. Nah, bab yang ke-13 pada menyatakan kelebihan puasa. Ada lebihnya puasa tu. Berbagai-bagai latihan telah datangkan dalam Ramadan. Latih kita dengan banyak sembahyang, latih kita dengan banyak zikir, latih kita dengan banyak selawat, latih kita dengan banyak bersabar, latih kita dengan banyak bersedekah, latih kita dengan banyak menjaga masa dan sebagainya. Dan didatangkan bulan satu malam tak ada di malam di bulan-bulan lain, itu Lailatul Qadar. Di mana fadilatnya seolah-olah kita beribadah selama 83.33333 tak habis tahunnya. Itu Lailatul Qadar. Baik, kita baca nah. Bab yang ke-13. Siapa yang kita buka bab yang ke-13.
pada menyatakan kelebihan puasa, fadilat puasa, keutamaan puasa. Kenapa kita nak puasa? Atau kita sekarang ni seronok, ceria dengan kedatangan Ramadan. Jangan monyok aja. Dan adalah puasa Ramadan itu daripada rukun Islam yang 5. Islam ada 5. Yang pertama mengucap 2 kalimat syahadat, yang kedua sembahyang 5 waktu, yang ketiga puasa di bulan Ramadan. Yang keempat mengeluarkan zakat, yang kelima naik haji ke Mekah bagi mereka yang berpuasa. Jadi salah satunya ialah puasa. Daripada rukun yang 5 tu. Riwayat daripada Anas. Anas ni namanya Anas bin Malik, yang menjadi khadam kepada Rasulullah SAW. Maknya namanya Ummu Sulaim, menyerahkan Anas kecil lagi kepada Nabi. Mana Nabi adalah dia. Jadi khadam, bukan hamba ya, khadam, pembantu. Kemana ada Rasulullah adalah dia. Batu selalu banyak Anas yang meriwayatkan hadis daripada Nabi Muhammad SAW. Dia tak pernah lekang bersama dengan Nabi aja. Anas radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah redha dengan dia. Daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi? Riwayat daripada Anas tadi, tiada daripada seorang hamba melihat akan sehari bulan maka memuji ia akan Allah. Bila datang Ramadan dipuji Allah, alhamdulillah ya. Akan Allah, kemudian membaca Fatihah 7 kali, melainkan diafiatkan, diselamatkan, disejahterakan, diafiatkan Allah, diafiatkan Allah Ta'ala daripada fakir. Dia tak jadi sakit, kalau sakit, apa sakit benar? Sakit mata pada demikian bulan itu. Ya, masuk bulan Ramadan, puji Tuhan, alhamdulillah ya. Kemudian baca Fatihah berapa kali? 7 kali. Baca benar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 7 kali. Kalau dia baca 7 kali bacaan tu, diafiatkan oleh Allah Ta'ala daripada sakit mata, dari sakit mata. Pada demikian bulan itu saya kena sakit mata lah. Elok ni mata ya. Kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, Sayyidina Ali ni menantu Nabi ya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila engkau melihat sehari bulan Ramadan tadi, maka baca olehmu Allahu Akbar 3 kali. Nah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 3 kali. Kemudian Alhamdulillahilladzi khalaqak wa qaddara laka manazil wa jama'a laka ayatul lil alamin. Ayat-ayatnya. Kalau baca itu apa tuan? Artinya segala puji bagi Allah yang menciptakan kamu. Alhamdulillahilladzi khalaqak. Khalaqak, yang mencipta kamu. Khalaqak itu cipta, kap ujung tu khalaqak. Yang khalaqaka, ka tu kamu ya. Wa qaddara laka manazil. Artinya dan mentakdirkan untukmu beberapa manazil. Manazil itu yang diturun kepada kamu macam-macam, serta menjadikan kamu sebagai tanda untuk seluruh alam. Menandakan dia itu seluruh sekalian alam. Kamu itu buktinya sebagai alam. Alam itu lain dari Allah, semua dengan alam. Selain dari Allah namanya alam, ataupun harus, atau memungkinkan. Nah, itu namanya. Jadi Allah dari kita sebagai apa? Sebagai bukti bahawa Allah itu ada. Itu jadi kita kan. Dan saya bila kita baca yang tadi, Alhamdulillahilladzi khalaqak wa qaddara laka manazil wa ja'alaka ayatul lil alamin.
Allah megah dengan dia. Kono Allah bagi dia. Memegah Allah akan dia dengan malaikat. Di kapal malaikat tengok hamba aku cuba ni. Tengok hamba aku baca yang ini. Megah Allah. Ngapa pada malaikat? Dan firman-Nya, hai malaikat, aku saksikan, artinya saksikan oleh kamu, bahawasanya telah aku memerdekakan dia daripada api neraka. Dijamin daripada api neraka. Kebetulan tak benar. Dijamin daripada neraka, tak masuk neraka. Neraka ni api, tak lalu kita namanya. Selemah-lemah api neraka adalah 70 kali ganda lebih kuat daripada sekuat-kuat api dunia. Saya sampai lalu Noah katakan, ada orang tak neraka tu rantoklah tak aku sampai masuk neraka. Bukan sini kan tempat lain. Tak sampai lalu Noah api neraka. Itu salah kita Noah. Waqina azaban nar. Jauhilah kami daripada azab api neraka. Jadi nak lepas dengan baca tadi. Baca alhamdulillahilladzi khalaqak. Wa qadra laka manazil wa ja'alaka ayatun lil alamin. Baca tu. Garanti lepas daripada neraka. Jangan tinggal yang wajib lah, jangan baca sembahyang, tak puasa, minum arak yang itu dapat baca lah. Ini bagi orang-orang yang beramal soleh. Garanti lepas dari neraka. Atau dibacanya sedang tak nak baca itu baca lain. Apa dia? Allahumma ahal. Allahumma ahillu alaina bil amn wal amani wal salamati wal islam wa ban Rabbi wa rabbukallah. Rabbi wa rabbukallah. Artinya apa? Ya Allah, terbitkanlah bulan sabit atas kami. Minta bulan sabit atas kami dengan keamanan. Ya bulan aman, kita tak ada masalah. Dan kesejahteraan dan keselamatan dan Islam. Dan antara Islam, anak Allah hanya terima yang Islam, yang lain dari Islam tak terima Tuhan. Mana tahu Allah kapok. Surah Ali Imran ayat 85. Apa kata Allah? Wa man yabtaghi ghairal Islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari satu cara hidup lain daripada cara hidup Islam, maka sekali-kali tidak diterima Allah darinya. No way Allah will accept. Dan orang itu di akhirat nanti akan tergolong dalam golongan orang-orang yang rugi. Orang rugi ke mana perginya? Neraka, benar. Dia rugi. Kalau tak ikut Islam, rugi. Nak diterima Tuhan, ikut Islam. Apa saja kita buat mesti ikut Islam. Semayang ikut Islam, pakaian ikut Islam, akhlak ikut akhlak Islam, ekonomi ikut ekonomi Islam, pentadbiran ikut pentadbiran Islam, pendidikan ikut pendidikan Islam. Whatever you do must be in accordance with the teachings of Islam. Baru terima Tuhan. Kita tak terima Tuhan, nanti dia akan rasa rugi kalau tak ikut Islam. Orang kafir tu buat juga apa yang kita buat. Kita semayang, orang kafir semayang juga. Kita berzikir, orang kafir berzikir juga. Kita nikah kahwin, orang kafir nikah kahwin juga. Tapi tak terima Tuhan kalau tak ikut cara Islam. Nak terima Tuhan, kena ikut cara Islam. Kerana Islam terlengkap. Dan surah Al-Ma'idah Allah berkata, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Pada hari ini aku telah sempurnakan agama kamu bagi kamu, dan aku telah cukupkan nikmat aku untuk kamu, dan redha aku Islam itu sebagai cara hidup untuk kamu, bagi kamu. Allah yang redha cara Islam aja. Padahal kita sembahyang, orang kafir sembahyang juga, kita tak terima Tuhan. Kita puasa, orang kafir dia puasa, orang Hindu tu dia puasa tau. Orang Kristian dia puasa, dia Good Friday dia puasa je, tapi tak terima Tuhan. Yang terima puasa cara Islam. Nur Negara, mereka lagi hebat Nur Negara, lagi banyak firman, tapi tak terima Tuhan. Habis dia begitu aja. Mereka mana zikir-zikir dia, orang Hindu ada zikir.
Orang Islam ada zikir juga, tapi zikir mereka tak dapat apa-apa. Tapi zikir orang Islam dapat pahala. Sebut satu sekali dia sebut Subhanallah, pahalanya memenuhi langit dan bumi. Nak kita tak? Jadi kita sebut 33 kali. Bayangkan berapa banyak pahalanya. Allah anugerah kepada kita. Tapi nak cakap Islam, tak ikut cakap Islam tak dapat. Riwayat dari Ibn Abbas. Ibn Abbas ni namanya Abdullah bin Abbas, sepupu kepada Nabi. Abbas ni katakan Nabi, anak Ibn Abdullah. Jadi Abdullah ni dipanggil Ibn Abbas, anak siapa? Radhiyallahu anhuma. Mudah-mudahan Allah redha kepada kedua-duanya. Redha kepada Allah, redha kepada Abbas juga ya. Katanya bahawasanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawasanya syurga berlikang, berlikang maksudnya berlikang-likang, apa namanya, berlengang-lengang, berlengang-lengguk syurga ya, berlengang-lengguk ya, dan berhiasi ya, syurga itu berhias daripada bulan Ramadan itu, bulan puasa itu, berhiasi ya daripada satu haul, satu tahun kepada satu tahun, daripada satu haul kepada satu haul, kerana masuk bulan Ramadan. Masuk bulan Ramadan, syurga mula dihiasi. Itu mata dia tutup. Itu syurga terbuka saja. Bidadari pun sedang berhias menunggu kedatangan lelaki daripada yang puasa ya. Masuk Ramadan. Kita tahu itu. Dan apabila adalah pada awal malam daripada bulan Ramadan, bertiup angin daripada bawah aras, angin tertiup ke aras. Aras itu benda itu kan lindungan di padang mahsyar, di mana tidak ada lindungan melainkan lindungan aras. Itu namanya aras. Lindungan tak ada. Kerana apa? Matahari berapa jauh dari kepala di padang mahsyar? Berapa jauh dari kepala? Setingkat. Kecuali orang yang dapat lindungan aras. Nak dapat lindungan aras mesti menjadi salah satu daripada 7 golongan. Yang pertama, pemimpin yang adil, yang pertama dapat lindungan aras. Yang kedua, pemuda atau pemudi yang warak. Yang kedua. Yang ketiga, manusia atau pemuda-pemudi, lelaki atau perempuan yang sentiasa bangun di tengah-tengah malam mengalirkan air mata, bermanja-manjaan dengan Allah Ta'ala, bermesra-mesraan dengan Allah Ta'ala, mendayu-dayu. Yang ketiga. Yang keempat, mereka satu kumpulan manusia, sama ada 2 orang manusia atau sekumpulan, berjumpa dan berpisah semata-mata kerana Allah. Ini kita bagi ini. Apa buat datang? Kerana Allah. Balikkah? Kerana Allah. Dapat layak dilindungi oleh aras. Yang keempat. Yang kelima, lelaki ibadah ya, lelaki yang hatinya sentiasa tertambat kepada masjid. Rijalun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Setiap minggu baca di imam masa-masa dia baca khutbah. Lelaki yang hatinya sentiasa tertambat kepada masjid. Yang kelima, mayang di masjid, lepak di masjid, zikir di masjid, baca Quran di masjid, apa saja dia buat dalam masjid. Sayang menonton masjid. Jangan dulu tepi masjid, kita pernah datang ke masjid. Itu tak masuk dulu dengan itu ya. Yang keenam, seorang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah dengan tangan kanannya tanpa disedari oleh tangan kirinya. Dia bagi sumbangan kepada masjid dengan tangan kanan, tak tahu berapa banyak pun terus masuk tabung. Dan dia minta terus. Berada pada itu layak kan? Habis harta itu dia disumbang ke jalan Allah. Layak dapat lindungan aras. Dan yang ketujuh, seorang lelaki. Seorang lelaki yang apabila diajak oleh seorang perempuan yang cantik lagi, ternama, masyhur lagi cantik, tapi menolak kerana takutkan Allah. Bukan menolak kerana dah tak lalu. Bukan menolak kerana dah tua. Kerana takutkan Allah. Itu 7 golongan yang dapat lindungan aras. Di hari yang tidak ada lindungan, melainkan lindungan aras Allah. Ini orang itu ya. Bertiup angin dari aras.
bertiup angin dari bawah aras, dikatakan baginya munirah. Munirah artinya penyeru, yang menyeru-nyeru. Maka bertiup ia akan segala daun kayu syurga. Ya, daun kayu syurga itu bertiup. Bila ditiup angin itu, dia mengeluarkan bunyi yang lebih merdu daripada tiupan saksofon Kasim Selamat. Lebih merdu daripada gesekan biola Hamzah Dalmat. Lebih merdu daripada tiupan seruling Rahim Osman. Tak kena? Itu syurga. Kerana perkara dalam syurga itu sesuatu yang tak pernah dilihat oleh mata, tak pernah didengar oleh telinga, tak pernah terlintas dalam hati. Tak terlintas, kita tahu. Sebab nak cerita, nak terlintas hati, kita tahu. Keadaan dalam syurga. Keadaan dalam syurga. Siapa tak nak kenal? Nak masuk syurga? Syaratnya ada dua saja. Yang pertama beriman, yang kedua beramal soleh. Dapatlah syurga. Itu janji Allah. Ya. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Berilah berita gembira kepada mereka-mereka yang beriman dan beramal soleh bahawa bagi mereka itu syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Walladzina amanu wa 'amilus solihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Dan mereka-mereka yang beriman dan beramal soleh, dua caranya, beriman beramal soleh. Mereka itulah yang menjadi penghuni-penghuni syurga. Kekal mereka di dalamnya selama-lamanya. Jadi kalau nak ada ya. Syurga. Dia ditiup angin ya. Bunyi dah. Bertiup dia akan segala daun kayu syurga dan akan pintunya syurga itu bertiup juga. Maka didengarkan daripada demikian itu dengungnya. Bila dengar daun kayu itu bergeser-geseran ditiup angin, berdengung bunyi, mengeluarkan lagu apa bunyi yang amat merdu. Tiada mendengar orang yang mendengar akan terlebih elok daripadanya. Sedap no, merdu no, lazat no. Macam tak nak lagi. Nak kata tak? Sekali, nak kata tak? Kalau tak, layak ke diri itu masuk syurga. Tiada mendengar orang yang mendengar yang demikian terlebih elok daripadanya. Maka berhiaslah segala bidadari. Yang sekalinya berhiasi, tak betul tu. Berhiaslah segala bidadari. Bidadari ini satu jenis makhluk yang Allah ciptakan untuk orang yang menjadi ahli syurga, untuk lelaki yang dapat masuk syurga. Tuan-tuan dan puan, lelaki yang dapat masuk syurga paling common, paling sikit, paling koyok, paling tak guna, dapat 72 orang bidadari. Siapa tak nak tangan? 72, you know. Hati dalam balik tadi orang ni dah kaya tunggu. Maju punya 72 orang paling common tu. Macam tu imam tadi, orang tak tahu minta apa itu. Apa kata? Tu bilang ni, apa kata? Paling common, paling budi, paling curut, paling tak guna, 72 orang. Jadi tak kita mendengar cemburu. Tak cemburu, ya. Kerana Allah dah cabut rasa cemburu dari hati mereka. Lagi ramai lagi seronok mereka. Masing-masing wajahnya menghiburkan hati ahli-ahli syurga tadi. Ini orang itu, ya. Mana kita lihat. Maka berhiasilah bidadari hingga berdirilah mereka terlebih elok daripadanya bidadari itu. Cantik pada. Walahum fiha azwajum mutahharatun wa hum fiha khalidun. Sambung ayat kita baca tadi. Bagi mereka itu pasangan-pasangan yang suci, tak pernah ada kotor. Di bidadari syurga. Berbanding dengan bidadari dunia yang bagi tabiat itu bidadari dunia cantik juga, maka daripada dalam hati yang saya kira yang nyoma muda dia cantik juga, bukan tak cantik, tapi cantik macam mana pun bangkit kalau tidur apa? Kisah mati ada apa?
Ada tek mata, cantik kan? Bawah telinga ada apa? Ada tek telinga, cantik. Boleh jual? Bawah hidung ada apa? Ada tek hidung. Nongongin nama apa? Nama tek gigi. Kuning ada pemah ya? Cantik semua ya? Mahal harganya. Dalam perut ada apa? Ada tong ya? Tong apa? Tong tai. Bawa ke masjid, bawa ke surau, bawa ke sekolah, bawa ke pejabat, bawa ke pasar raya. Tong tai bawa ke sana. Nah, itu bidadari dunia. Secantik mana pun. Nah, Miss Tapa macam itu juga. Nah, Miss Tapa Road macam itu juga. Miss Lubuk Katak macam itu juga. Nah, Miss Banir macam itu juga. Itu bidadari dunia. Tapi bidadari surga tak ada langsung najis, tak ada langsung kotoran. Apa antara suci bersih, mutahharatun ya. Itu bidadarinya. Hingga berdirilah mereka itu atas setinggi-tinggi syurga. Syurga yang paling tinggi dengan illiyin ya, nama syurga paling tinggi. Maka menyeru mereka itu, adakah orang yang hendak meminang kepada Allah Ta'ala? Maka dialah yang akan mengkawinkan dia akan kami. Ada orang nak minang kami ni kan? Siapa tak nak? Angkat tangan tengok mana orang tak nak? Cantik pun, lawa pun, menarik pun. Siapa tak nak? Itu bidadari juga. Tak ada kena minang apa ni? Mendayu-dayu. Kemudian maka berkata bidadari itu, hai Ridwan, Ridwan, penunggu syurga namanya Ridwan. Apa malam ini? Malam ini malam apa? Nanya Ridwan. Maka jawab Ridwan itu mereka tahu. Dia kerjanya menunggu syurga. Ridwan menjawab Ridwan akan mereka itu, labbaika. Labbaika itu selamat datang bagi kamu. Khairatul hisan ya. Sebaik-baik makhluk, sebaik-baik umat. Dengan bawa dia bagi gelaran pada bidadari itu khairatul hisan, manusia yang paling baik, paling cantik. Apa jawabannya? Inilah awal malam daripada bulan Ramadan. Nak masuk dalam Ramadan dengan bawa pada bidadari itu. Firman Allah Ta'ala, hai Ridwan. Allah kamu Ridwan. Hai Ridwan, buka olehmu akan pintu syurga bagi orang yang puasa daripada umat Muhammad alaihissalam. Siapa yang berumat Muhammad tu masuk syurga, terbuka pintu, tak ditutup, tak kunci. Berumat Muhammad alaihissalam. Dan firmannya, hai Malik. Malik ke apa? Malik no. Malik itu menunggu neraka, Ridwan menunggu syurga. Kena hafal ni tuan tu. Malaikat-malaikat ni 10 malaikat kena hafal. Yang pertama Jibril apa kerjanya, yang kedua Mikail apa kerjanya, yang ketiga Israfil apa kerjanya, yang keempat Israil apa kerjanya, yang kelima Ratib apa kerjanya, yang keenam Atid apa kerjanya. Yang tujuh apa lagi? Mungkar apa kerjanya, yang 8 nakir bukan nangkir ya, nakir. Yang 9 Malik apa kerjanya, yang 10 Ridwan. 10 mereka kena hafal. Itu fardu ain tu. Siapa tak hafal, hari Senin esok pergi masuk tadika, cek balik. Kerana cucu-cucu kita hafal, toknya tak hafal, opahnya tak hafal lagi. Jadi 10 orang malaikat kena hafal. Ini mau itu. Hai Malik, kata Allah menambah pada Malik, tutup olehmu akan segala pintu neraka daripada umat Muhammad alaihissalam. Nambah pada Malik penunggu neraka, tutup pintu, jangan pergi masuk. Lepas itu, kalau kita mati di bulan Ramadan, ya, walaupun masuk neraka, kita tak masuk neraka, kerana itu dia dah tutup. Senang tu, dia keluar dari boleh pilih hari apa nak mati. Ayam nak mati lah tu. Tapi Allah pilih dia mati di bulan Ramadan. Macam tu guru saya di kampung tu, saya di Quran ni dia tu. Bila bulan Ramadan baca depan dia, bila Ramadan baca dia.
tahu sikit baca Quran tu bukan mana-mana. Namanya Ustaz Zainuddin. Ada orang tuan-tuan mari kenal. Meninggalnya baru 2 orang sudah. Hari Jumaat tu. Umurnya 80 tahun. Muda sikit dah saya 2 tahun. Dia duduk di Batu Putih. Hari Jumaat meninggalnya. Udahlah hari Jumaat. Yang semayangnya orang Jumaat sikit ramai kan. Yang semayang jenazah kan. Bulan Ramadan tu. Isteri dia pun guru Quran juga. Sudah meninggal dulu 7 bulan yang sudah. Hari Jumaat juga. Tapi bukan bulan Ramadan. Isterinya nama Ustazah Aisyah. Ngaji Quran juga. Johan Qori'ah. Yang Ustazah beri Qori. Johan Qori Kampung. Ni orang kampung dulu ni. Cerita pada tuan. Fadilat orang yang membaca Quran. Jadi sebab itu kita kena seronok membaca Quran. Sedap rasanya. Senang hati kita bila baca Quran. Yang ketik dengan Quran. Dia meninggalnya khidmat juga. Tapi bukan bulan Ramadan. Ayang pun berkata-kata orang bayangkan jenazah dia. Itu antara perbedaannya. Kita nak biar kita mati dalam keadaan yang baik. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Ya Allah, jadikanlah kesudahan kami dengan sebaik-baik kesudahan. Apa baik kesudahan? Beriman dan beramal soleh. Kalau tengah ngaji ini mati apa tak? Saya tengah ngaji orang mati apa tak? Dikira sebagai syahid tau. Karena barang siapa keluar dari rumahnya dengan tujuan untuk menuntut ilmu, dia dikira sentiasa berada di jalan Allah sehingga dia kembali ke rumahnya. Itu dia syahid Syahid, orang syahid di antara yang masuk syurga tanpa hisab. Tahu tak nak kan? Masuk syurga tanpa hisab. Enggak ke tak nak? 7 golongan manusia masuk syurga tanpa hisab. Yang pertama Rasul-Rasul, tak ada. Yang kedua Nabi-Nabi, tak ada. Yang ketiga sahabat-sahabat besar, tak ada. Masuk syurga tanpa hisab betul. Yang keempat wali-wali yang ramai. Tapi ramai tak pakai. Ramai wali apa? Wali nikah. Dia nak wali-wali Allah. Yang kelima orang mati syahid. Ini mati syahid. Mati syahid masuk syurga tanpa hisab. Terus dia masuk syurga. Yang keenam orang yang sangat sabar. Juga masuk syurga tanpa hisab. Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab, kata Allah. Sesungguhnya pahala bagi orang yang sabar itu tak dapat dikira berapa banyaknya, terlalu banyak. Dan yang ketujuh ini tak ada. Depan saya ni seorang tak ada. Di Malaysia yang banyak tak ada. Orang yang sangat miskin tapi redha dengan kemiskinannya. Dia seronok jadi miskin. Redha tu hati macam tak terguris. Itu 7 golongan masuk syurga tanpa hisab. Kita yang boleh kita usahakan syahid. Sebab itu kita kena berjuang jalan Allah. Syahid ada 3. 1 syahid dunia akhirat. Itu yang tertinggi lah. Dia mati dalam peperangan tentang kufar, tentang orang kafir. Mati dalam perang tu. Itu syahid dunia akhirat. Boleh masuk syurga begitu. Jenazahnya tidak dimandikan, tidak dikafankan, tidak disemayangkan, terus dia tanam saja. Ini bukan kita lah. Tempat saya ni, nak nampang tak lalu, jalan tak lalu, nak nampang. Yang kedua syahid akhirat. Syahid akhirat boleh. Iaitu apa saja kita buat di jalan Allah. Di antaranya menuntut ilmu. Kalau kita mati dalam majlis ilmu, syahid itu. Apa saja kita buat, pergi berdakwah. Kalau kita mati dalam perjalanan, syahid kan? Lagi apa? Nak sayang, mati syahid itu, syahid akhirat kan? Yang ketiga kita punya syahid dunia. Dia mati dalam peperangan di jalan Allah, tapi bukan kerana Allah. Dia mati kerana harta rampasan. Kerana nakkan nama, nakkan masyhur, dan disebut dia sebagai pahlawan. Itu syahid dunia.
Saya dunia ni dia kena hisap di akhirat tu. Bukan tentu untuk makan, tapi kena hisap di akhirat. Tak ada macam saya akhirat. Saya akhirat ni dia mati dalam perjuangan jalan Allah. Itu guru mati dengan ngajar. Saya kata kan, pelajar. Mudah-mudahan saya mati dengan itu kan, dengan ngajar. Dalam perjalanan nak pergi ngajar saya. Di Kedah dulu ada seorang tengah baca khutbah mati. Saya kata tenang tempat tu, itu anugerah Allah Ta'ala tu. Ini mau itu. Kemudian apa kata Allah? Hai Jibril, turun olehmu ke bumi. Ya. Lagi apa? Beratkan olehmu dan picitkan, picit itu disempitkan. Perketatkan olehmu akan belenggu, belenggu tu ikatannya. Itu belenggu maradatusi, cayatin. Ketatkan belenggu mengikat setan itu. Dan belenggukan mereka itu dengan belenggunya. Kemudian dilontarkan mereka itu ke dalam adunan gelombang laut. Masuk ke laut. Supaya jangan membinasa mereka itu atas umat kekasihku Muhammad akan kuasa mereka itu. Maknanya di bulan Ramadan ini syaitan kena apa? Kena ikat, kena belenggu. Campak dalam laut itu. Jadi bulan Ramadan ini tak ada syaitan, tapi ada itu maksiat. Gimana? Syaitan dah tak ada. Nak dekat di mana syaitan? Tapi ada dah orang maksiat. Ada juga macam mana jadi? Ada lagi satu. Kerana musuh agama ini bukan syaitan dah. Di antaranya hawa nafsu. Hawa nafsu tidak dibelenggu, tidak diikat, tidak dicampak. Dia nafsu itu sentiasa mengajak kepada kejahatan. Innan nafsa la'amaratun bisu, kata Allah dalam Quran. Sesungguhnya nafsu amarah itu sentiasa mengajak kepada kejahatan. Jadi nafsu sentiasa berleluasa. Syaitan dah tak ada, nafsu pula ada. Itu yang kadang-kadang bila puasa lagi lama, puasa lagi galak, lagi hebat, lagi banyak maksiatnya. Dan sebagainya. Itu kerana apa? Kerana cikuan daripada hawa nafsu kan. Itu syaitan dah tak ada. Tapi syaitan sebelum dia itu dia kabur pada hawa nafsu. My friend, kata nafsu, I will be gone for 1 month. Aku akan tak ada di bulan lagi ni. Kena ikatlah. In my absence, we have got to work overtime. Faham benda itu dia ni? Masa aku tak ada, kamu kena kerja lebih masa. Itu yang nafsu tu pagi-pagi dia dah teringat. Kamu buka apa yang nak buka kawan ni. Dan nampak pasal Ramadan ni. Dan sebagainya. Itu hawa nafsu yang paling dia. Tengok pasal Ramadan. Dia pergi barang. Kalau bukan makan pun, buang itu je. Membazir. Padahal syaitan dah tak ada. Baik. Jadi apa? Maka firman Allah Ta'ala pada tiap-tiap malam dari bulan Ramadan 3 kali. Allah berfirman 3 kali. Tiap malam dah 3 kali ya. Apa kata? Maknanya? Ya, mau apa lagi? Nak ambil ke 10 kan? 3 kali Allah berfirman tiap bulan Ramadan tu. Adakah daripada orang yang meminta, maka aku berikan dia. Syarat dia puasa ya. Dia nak minta, aku bagi dia. Maka aku berikan dia. Orang tanya lagi, adakah daripada orang yang taubat? Ada orang taubat. Kemudian aku terima taubatnya. Kalau kamu ada taubat pada Ramadan, aku terima. Garanti terima taubat. Tapi semua-semua lah dengan cara-cara yang tertentu ya. Kemudian tanya lagi, adakah orang yang meminta ampun? Taubat yang minta ampun juga. Ada kesalahan-kesalahan yang spesifik, itu minta ampun. Ada orang yang minta ampun, maka aku ampunkan dia.
Jadi orang yang minta apa? Ada dah orang yang minta aku beri dia. Minta apa? Minta pangkat bagi pangkat. Minta sejahtera bagi sejahtera. Minta ketenangan jiwa bagi ketenangan jiwa. Itu. Jadi ada dah orang bertaubat, aku terima taubatnya. Dah tak ada dosa lagi. Bila ditimbang langsung dosa tak ada. Yang ada pahala dia. وَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ kata Allah. Barang siapa berat timbangan kebajikannya, maka dia sentiasa berada dalam keredaan Allah. Allah redha dengan dia. Nak syurga Allah redha, nak mahligai Allah redha, nak makanan syurga Allah redha. Lagi nak pakaian syurga Allah redha, nak kenderaan syurga Allah redha. Semua Allah redha, ya. Nak bidadari syurga Allah redha. Itu orang yang berat timbangan kebajikan. Bagi apa? Adakah orang yang minta ampun maka aku ampunkan kepada dia. Kemudian seru yang menyuruh. Ada kata tu. Siapa hendak menghutangkan orang yang kaya tiada apa-apa. Siapa nak kaya? Tak ada jadi apa-apa. Tak ada apa-apa kerana apa itu. Dan dikehendaki dengan hutang itu amal. Supaya dia jadi kaya. Sentiasa beramal saja. Namanya hutang. Dan amat menyempurnakan pembayarnya tiada zalim. Jadi dia kaya saja. Lepas tu siapa yang sentiasa tak tinggal sembahyang zuhur dan sembahyang apa? Sebelum zuhur. Duha. Amalkan sunat duha. InsyaAllah rezeki dia sentiasa saja. Sentiasa ada je. Dan banyak baca surah Al-Waqi'ah. Siapa rajin baca surah Al-Waqi'ah, dia dijamin tidak akan apa-apa dalam hidup dia selama ini. Begitu, tak ada zalim. Syarat betul tak? Dia amal tanggung-tanggung semata-mata kerana Allah. Ikhlas semata-mata kerana Allah. Dan apa saja kita buat, dia semata-mata kerana Allah. Jangan kerana lain kerana Allah, ya. Kemudian sikit lagi juga. Dan bagi Allah Ta'ala pada tiap-tiap hari di bulan Ramadan, tatkala berbuka puasa, 1000 kemerdekaan daripada api neraka. 1000 itu berapa? 1000 kali 1000 berapa? 1,000,000. 1,000,000 kemerdekaan daripada api neraka. Ya, bila dia buka puasa tu. Tatkala berbuka puasa 1000 kemerdekaan daripada api neraka. Padahal sekaliannya telah wajib azabnya. Dia dah wajib untuk neraka tapi lepas. Bila dia puasa, dia berbuka puasa pada hari itu. Habis segala dosa-dosa. Dan ada apabila adalah pada hari Jumaat dan malamnya dimerdekakan pada tiap-tiap saat. Tiap saat. Ini ada pertikaian kerana saat ini cakap Arab, seperti jam. Tapi ada yang mengatakan saat bukan jam, second. 1 second. Tiap saat. Jadi sebenarnya kemudian tafsiran kita lah, ya. Dimerdekakan pada tiap-tiap saat daripadanya 1000 kemerdekaan. Setiap saat 1,000,000 kemerdekaan daripada api neraka. Padahal telah wajib bagi mereka itu neraka. Padahal dia patut memang masuk neraka, tapi diampunkan. Lepas neraka. Itu fadilah Ramadan, ya. Bila dia buka puasa, nak dapat puasa. Tapi pada hari malam, ya. Dan pada hari Jumaat, ya. Dan apabila adalah pada hari Jumaat dan malamnya, malam Jumaat, dimerdekakan pada tiap-tiap saat daripadanya 1000 kemerdekaan. Itu ada orang tertentu je dapat, ya. Bukan semua dapat. Daripada api neraka. Padahal telah wajib baginya mereka itu, wajib bagi mereka itu neraka. Maka apabila adalah pada hari akhir daripada bulan Ramadan, esok nak kaya, hari jelas. Dimerdekakan hari itu dengan sebilang-bilang orang yang dimerdekakan daripada awal bulan hingga akhir. Setiap orang akan dimerdekakan daripada neraka. Dengan syarat dia berpuasa, dengan syarat dia taubat, dengan syarat dia minta ampun. Dan Rasulullah ajar macam apa doanya di bulan Ramadan. Rasulullah ajar, Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu
Engkau adalah pengampun yang maha mulia. Kamu seronok-renok mengampun dosa hamba-hamba kamu. Udah seronok-renok ampun dosa kami ya. Itu dia ya. Akan datang kita kerja faedah. Cerita konsep kita ambil ya. Bulan depan ya. Lepas itu baru cerita Lailatul Qadar. Untuk pagi ini cukup sekadar itu ya. Itu setengah hari. Cukup lah ya. Cukup beda. Cukup sebuah lah. Udah lemu atau malam sila tu selemput tu sila balik tu selemput pasal nak baring sekian juga. Jadi kira habis tu ya. Nanti kita akan baca insya-Allah. Apa? Tajuknya faedah. Ada faedah-faedah Ramadan. Lepas kita baca Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ni hanya bulan Ramadan aja. Dapat Lailatul Qadar malam-malam. Lailatul Qadar khairun min alf syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Jangan kadang-kadang tanya saya jawab ya. Sekian dulu sebelum saya tutup. Ada siapa-siapa nak makan? Tak ada makan. Ada siapa-siapa nak tanya? Tak ada tanya juga. Anehnya dapat lelaki tu memang tu ya. Dalam macam ilmu memang betul lah. Nah kalau dia ajar semua dapat, muridnya pandai. Saya dia dapat, pandai murid ya. Dan kalau semua tak dapat, balik-balik apa tak tahu. Itu, bukan muridnya bingung. Apa? Tok gurunya bingung, tak kerti ngajar. Tok gurunya bingung. Tak kerti nak ngajar, semua orang tak dapat. Baik, sekian dulu, minta maaf. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wa ya fadhal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu